Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ نلتقي اليوم في الأسبوع الثامن. ما معنى الثامن؟ 8. سندرس اليوم فوائد لغوية للوحدة السادسة. كما ترون هناك 3 دروس، الدرس الأول، الدرس الثاني والدرس الثالث. Seperti mana lazimnya sudah saya ringkaskan di sini. في الدرس الأول سندرس كلمات انتهينا وكلمة انتهى وكلمة أريد. وفي الدرس الثاني سوف ندرس أساليب التوكيد. وفي الدرس الثالث سوف ندرس حروف. Ada 4 huruf di sini. أو الواو الفاء والثم. Okay. نبدأ الآن بالدرس الأول. انتهينا. كلمة انتهينا ada di dalam hiwarah. انتهينا. ما معنى انتهينا؟ نعم, kita ni sudah habis. Habis sudah ni katanya. انتهينا. Intaha bermakna habis. Intahayna, nun alif di sini adalah dhamir apa? Nahnu. Intahayna. So, intahayna di sini ia sebenarnya terbentuk daripada 2 kalimah. Ia usulnya macam 1 kalimah, tapi sebenarnya kalau lihat lagi benar-benar, ia ada 2 kalimah, intaha dan na. Intaha adalah fi'lun wa na di sini adalah dhamir muttasil. Na, yakni nahnu adalah fa'il, dan fa'il sudah kita ni belajar sebelum ni. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Siapa yang sudah habis ni? Nahnu, kami. Kami sudah habis. Habis apa? Habis belajar kah? Habis makan kah? Dan sebagainya. Wadih? Baik. Kalimah thaniyah, intaha. Yang daripada atas ni, intaha. Ni kalau ia satu saja, intaha. Intaha makna apa tadi? Habis sudah. هو الفعل الماضي. ما معنى الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو past tense in English. Okay? الفعل الماضي. Dan sebelum ini sudah kita ni jumpai ya perkataan fi'il madhi ni. Tapi di sini ada ta'rifnya, definisinya. وهو ما يدل على الحدث والزمن الماضي. Apa yang menunjukkan ke atas sesuatu yang telah berlaku pada masa lalu. Artinya habis sudah, tidak lagi ada berlaku masa ni. Contoh ni sudah belajar, tadi dia belajar, masa ni bermain, tadi ia belajar. Macam tu, okey. Baik. Wa kalimah thalithah uridu. Uridu. Ma makna uridu? Naam, saya mahu. Uridu adalah fi'il mudhari'. Fi'il مضارع. الفعل المضارع di sini ta'rifnya huwa ma yadullu ala huduthil fi'li fi zamanil hadir. Artinya berlaku perbuatan itu pada waktu sekarang, present tense. So di sini fi'il madhi bermakna past tense wal fi'lul mudhari' bermakna present tense. Hadha faqat. Okay. So memang fi'il madhi dan mudhari' ini ada ciri-cirinya yang tersendiri. Kita ni akan pelajari secara perlahan sedikit demi sedikit. طيب الآن ننتقل إلى الدرس الثاني أساليب التوكيد. أساليب التوكيد. Macam sudah pesankan, asalib ini artinya apa? Jama' atau mufrad. Singular atau plural. Naam, ia adalah jama' iaitu plural. Asalib at-tawkid. Apa makna tawkid? Tawkid ini adalah pengukuhan. Okay. Baik. أساليب التوكيد في اللغة العربية ada 3 peringkat, ada 3 level hanya kita ni. Okey, ننظر أولا إلى هذه الجملة. محمد مجتهد. ما معنى مجتهد؟ Rajin. Muhammad itu orangnya rajin. Muhammadun mujtahidun. Muhammad itu orangnya rajin. Tapi sekiranya lah, adakah orang akan meragui? Benarkah ia itu rajin? Inda syakki. Syak artinya ia syak, ia meragui. Benarkah si Muhammad itu orangnya rajin? Maka kita ni pun mengukuhkan apa uslub taukidnya inda syakki. Inna Muhammadan mujtahidun. Sesungguhnya Muhammad itu orangnya
rajin. Bila ada perkataan inna di sini ni sesungguhnya maka kita ni tahu itu adalah uslub at-taukid 'inda syakki, ketika kita ni meragui. Ada orang dia lagi ragu tapi mengingkari al-inkar, 'indal inkar, mengingkari. Mana dia tu rajin, artinya dia sudah mengingkari. Okey? 'Indal inkar, macam mana caranya kita ni kan mentaukidkan inna Muhammadan la mujtahidun. Sesungguhnya Muhammad itu sudah pasti orang yang rajin. Macam tu. Okay, faham? So di sini taukid ni yang warna merah di sini ada dua, inna dan ada huruf la di sini. Inna Muhammadan la mujtahidun. Ada orang benar-benar lagi mengingkari, 'inda aktsaril inkar. Aktsar di sini over, lebih katanya. Ia benar-benar mengingkari, menafikan bahawa Muhammad itu orangnya yang rajin, maka macam mana kita ni akan mentaukidkan lagi, wallahi inna Muhammadan la mujtahidun. Wadih? So di sini peringkat-peringkat cara atau kita ni untuk mentaukidkan ni mengukuhkan suatu statement itu ada 3. Apabila orang itu meragui, maka cukuplah sekadar kita ni menambahkan inna. Apabila orang itu mengingkari, menafikan yang mana adanya, kita ni tambahkan 2, inna dan la. Apabila orang itu benar-benar mengingkari, lebih daripada yang level 2 ni jadi level 3, kita ni tambahkanlah dengan sumpah ni, wallahi bersumpah inna Muhammadan la mujtahidun. Ini berguna ataupun ada hubung kaitnya dengan surah Al-Asr. Ada wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri itu di sini lah tu ada sumpahnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi. Artinya benar. Artinya jumlah itu menunjukkan benar-benar orang ini akan berada di dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali itulah kecuali sekian-sekiannya. Wadih? طيب هذا فقط لأساليب التوكيد. ننتقل الآن إلى الدرس الثالث، حروف. Huruf di sini ada 4 tadi ya, al-waw, au, al-fa dan thumma. طيب ننظر أولا الواو ataupun wa di sini. Wa di sini ada 2 makna. Yang pertama harful atfi dan yang kedua lil qasami. Apa makna qasam? Qasam artinya sumpah. Contohnya misal qaulihi ta'ala wal asri. Wa di sini ni artinya adalah demi masa. Dia adalah sumpahan. Berbeza dengan wa yang di atas. Wa di atas ini adalah harful atfi. Ja'a Muhammadun wa Ahmad. Wa di sini bermakna dan. Apa makna harful atfi? Harful atfi ini adalah kata penghubung. Macam itulah kata penghubung di dalam bahasa Melayu kita ni. Tapi ini adalah terma di dalam bahasa Arabnya. Naqul harful atfi. Dan selebihnya au, al-fa dan thumma, ketiga-tiga ni juga adalah huruf al-atfi. Apa makna au? Atau. Mithli, hal turidu hadha atau hadha? Adakah awak mahu ini atau ini? Au adalah harful atfi. Bermakna atau. Al-fa wa thumma. Al-fa wa thumma ni kilahuma bermakna wahid, iaitu kemudian ataupun selepas macam tu. Okay? Tapi ada perbezaan di antara keduanya. Nanzur, kita ni lihat contoh di sini. Kalau kita ni lihat memang ada perbezaan yang ketara. Ja'a Muhammadun fa Ahmad. Ja'a Muhammadun thumma Ahmad. Telah datang si Muhammad kemudian si Ahmad. Ja'a Muhammadun thumma Ahmad sama juga telah datang si Muhammad kemudian si Ahmad. Artinya Muhammad dulu datang baru si Ahmad. Cuma ada perbezaan di antara keduanya, iaitu kalau alfa ni ya selajur. Selajur ni artinya dalam 2-3 second ke 10 second datang si Ahmad. Macam tu artinya masanya datang itu ini terlampau panjang.
Berbeza dengan summa, kalau summa ni artinya kemudian bertasi Ahmad. Artinya ia punya jarak masa datangnya si Muhammad dan datangnya si Ahmad itu tempoh jaraknya tu mengambil masa yang lebih sedikit daripada yang fa di atas satu. Okay, so kalau yang fa di atas satu mungkin dalam seminit, kalau yang summa tu 10 minit kah 5 minit macam itu. So ini penjelasannya ada di dalam kalau kamu lihat dalam muka surat 6 ad-darsus tsalits al-fa tufidu at-tartib wa at-ta'qib thumma tufidu at-tartib ma'a at-ta'khir. Tufidu at-tartib wa at-ta'qib artinya memang ada urutannya, si Muhammad dulu datang bertasi Ahmad. Wa at-ta'qib artinya selajur. At-ta'qib bermakna selajur. Berbeza dengan summa ma'at ta'khir dia lambat sedikit. Maksudnya lambat itu mungkin dia lampau selajur itu bah. Itu tu yang kata Ustazah tadi mungkin jaraknya tu dalam 5 minit ke 10 minit tapi tetap datang selepas si Muhammad. واضح؟ هذا فقط لدرسنا اليوم. لو عندكم سؤال kalau ada soalan boleh tanya ruang komen Google Classroom. InsyaAllah Ustazah akan jawab soalan di sana. Tapi InsyaAllah hari ini simple saja. درسنا بعض كلمات انتهينا انتهى وأريد. Kemudian uslub التوكيد ini ada 3 peringkat عند الشك وعند الإنكار وعند أكثر الإنكار. ودرسنا أيضا 4 حروف, ada 4 huruf. Al-waw, waw di sini tu lil qasam, boleh juga untuk lil atfi, artinya sambung, artinya bermakna dan. Au bermakna au atau. Kemudian al-fa wa thumma bermakna wahid, iaitu kemudian, cuma ada perbezaan dari segi tempoh dan jaraknya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.